Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Ringkas edisi 25 Mac 2021 bersama saya Jessica Chung. Kita teruskan dengan perincian ini. Kerajaan Negeri Sarawak telah berbincang dengan operator syarikat penerbangan bagi menyediakan penerbangan khas untuk pelajarnya yang belajar di Sabah. Menteri Pengangkutan Negeri Sarawak, Datuk Lee Kim Shin berkata, ini susulan permohonan daripada pelajar-pelajar Sarawak yang belajar di negeri berkenaan. Baru-baru ini kementeriannya telah menerima permohonan daripada pelajar-pelajar Sarawak yang belajar di Sabah untuk mendapatkan penerbangan dari Kuching ke Kota Kinabalu dan juga Miri ke Kota Kinabalu. Berdasarkan kepada permohonan itu, kerajaan negeri telah berbincang dengan Malaysia Airline, Air Asia, Malindo Air dan Maswing mengenai kemungkinan mengadakan penerbangan khas ke destinasi-destinasi tersebut bagi memenuhi keperluan tersebut. Pelajar juga dinasihatkan menghubungi terus syarikat penerbangan bagi menempah tiket penerbangan mereka. Ini supaya syarikat penerbangan dapat meletakkan mereka dalam penerbangan khas. Lee berharap pendekatan ini dapat membantu pelajar kembali ke kampus dan meneruskan pengajian semester baharu mereka pada 5 April ini. Pada masa ini, Kerajaan Negeri Sarawak telah mengurangkan jumlah penerbangan disebabkan situasi COVID-19 dengan hanya penerbangan diluluskan dibenarkan masuk. Seterusnya, kerajaan akan meneliti beberapa cadangan dan inisiatif dalam memperkukuh peranan APM sebagai benteng pertahanan negara. Ini khususnya dalam menyediakan perkhidmatan kemanusiaan di waktu kecemasan atau bencana. Antaranya dengan memperluaskan operasi kecemasan dan bencana yang meliputi operasi khas bersepadu merentasi agensi. Langkah itu bertujuan untuk memerangi pandemik COVID-19 khususnya di stesen atau pusat kuarantin, kawalan sempadan serta menerusi program pemerkasaan komuniti. Iaitu pembinaan kompleks pejabat dan pusat latihan di negeri Perak, di negeri Sabah dan Sarawak untuk melaksanakan dalam rolling plan kedua menerusi rancangan Malaysia yang ke-12. Kompleks ini bakal menjadi pusat pemindahan sementara ataupun temporary shelters untuk penduduk yang terkesan akibat bencana dan akan dilengkapi dengan sistem amaran awam. Kerajaan turut mempertimbangkan penambahbaikan atau penstrukturan semula jawatan tetap di pejabat-pejabat negeri dan daerah melalui Sekretariat Pengurusan Bencana. Sementara itu, kerajaan komited untuk memartabat peranan dan fungsi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM serta memastikan kebajikan warga APM sentiasa terbela menerusi Jabatan Perdana Menteri. Pelbagai langkah proaktif akan terus diambil bagi meningkatkan keberkesanan perkhidmatan APM. Beliau berharap APM dapat terus memainkan peranan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat setempat dalam menghadapi sebarang bentuk bencana dan kecemasan di peringkat negeri, daerah sehingga ke akar umbi selaras dengan inisiatif kerajaan. Angkatan Tentera Malaysia ATM meningkatkan tahap kesiapsiagaan terutama berkaitan keselamatan cyber susulan kenyataan berbau ugutan dikeluarkan Kaunselor Kedutaan Korea Utara di Malaysia Kim Yu Song. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buang berkata ATM akan memastikan negara ini selamat dengan meningkatkan tahap kesiapsiagaan. Negara kini bukan sahaja berhadapan dengan ancaman fizikal tetapi juga ancaman cyber. We increase our state of pemerhatian especially on cyber ni kan. We hope for the best. Our team is working hard kan. Benda ni orang kata something that you cannot avoid. On the ATM punya side ni, I think we will do what we need to do to make sure that Malaysia is safe. Ini kerana sudah menjadi rutin kehidupan masyarakat masa kini banyak bergantung kepada teknologi cyber dalam urusan harian seperti membeli barang atau pembayaran secara dalam talian dan sebagainya.
General Afendi berkata demikian bagi mengulas kenyataan Yu Song yang mengatakan Malaysia perlu menanggung akibat daripada tindakan itu apabila mengenakan pendakwaan terhadap rakyatnya. Perincian seterusnya. Malaysia dan Singapura komited untuk meneruskan kerjasama erat bagi tujuan pemulihan pasca pandemik. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Hairi Jamaluddin berkata ini berdasarkan perbincangan di antara kedua-dua negara dalam mengendalikan sijil vaksinasi digital. Sijil vaksinasi digital Malaysia dan Singapura akan dilindungi teknologi keselamatan blok rantai ataupun blockchain selain dilengkapi ciri mengesan kelompok botol vaksin yang tepat untuk kegunaan inokulasi. Sistem pensijilan digital yang digunakan di kedua-dua negara juga dikendali dengan baik mengikut piawaian yang ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA dan negara-negara lain. Menerusi perbincangannya bersama Menteri Luar Singapura, Dr. Vivian Balakrishnan, kedua-dua menteri mempunyai rancangan imunisasi kebangsaan masing-masing dan pertukaran amalan terbaik serta pengiktirafan dan perakuan sijil vaksinasi bagi tujuan pembukaan sempadan. Sejumlah 19.45 bilion ringgit pengeluaran Air Lestari melibatkan 5.23 juta ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP telah diluluskan setakat 12 Mac lalu. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata bagi pengeluaran air sinar pula sebanyak 52.48 bilion ringgit telah diluluskan dan daripada itu 32.74 bilion ringgit telah dikreditkan kepada pemohon. Mulai 8 Mac yang lepas, kelayakan permohonan kemudahan air sinar telah ditambah baik bagi membantu rakyat meneruskan kelangsungan hidup. Setakat 14 Mac, pengeluaran sebanyak 52.48 bilion ringgit telah diluluskan yang melibatkan seramai 5.94 juta pemohon. Daripada jumlah itu, sebanyak 32.74 bilion ringgit telah pun dikreditkan. Sementara itu, definisi hutang statutory negara tidak pernah berubah sejak 2009. Perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika membentangkan laporan unit pelaksana dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional laksana ke-46 pada Rabu. Had hutang statutory masih belum melepasi paras 60% dan jumlah hutang bagi 3 instrumen terbitan kerajaan pada akhir Disember 2020 adalah 58% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK. Pada akhir Februari 2021, jumlah hutang ini adalah 54% KDNK dan dijangka mencecah 58.5% pada akhir tahun ini. Jadi, masih belum melepasi had hutang statutory 60%. Instrumen hutang lain mempunyai had statutory masing-masing dan kesemuanya masih dalam had akta iaitu 35 bilion ringgit untuk pinjaman luar negeri dan 10 bilion ringgit untuk hutang bil perbendaharaan Malaysia. Walaupun hutang meningkat berikutan suntikan kerajaan sebanyak 340 bilion ringgit ke dalam ekonomi melalui beberapa siri pakej ransangan, namun ia masih tidak melepasi had statutory. Baik, ini berita baik buat rakyat Malaysia. Tourism Malaysia menyediakan baucer e-tunai bernilai RM450,000 bagi menggalakkan rakyat berbelanja menerusi kempen Shop and Be Rewarded yang berlangsung dari 26 hingga 28 Mac ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek Datuk Seri Nancy Shukri berkata, menerusi kempen itu, diskaun RM10 dengan setiap pembelian minimum RM50 di setiap pusat beli belah dan peruncit yang mengambil bahagian di seluruh negara. Pada tahun 2019, industri beli belah merupakan penyumbang utama kepada komponen perbelanjaan pelancong domestik iaitu 37.8%. Namun tahun lepas pandemik COVID-19 melumpuhkan industri beli belah dan peruncitan secara tidak langsung terutama ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 1.0. Kempen itu dilaksanakan dengan kerjasama Persatuan Pengurusan Kompleks Malaysia selaras dengan pelan pemulihan pelancongan di bawah pakej rangsangan ekonomi bagi menggalakkan perbelanjaan domestik sekaligus memulihkan industri beli belah.
Kempen berkenaan juga bertujuan meningkatkan kehadiran pengunjung ke pusat beli belah yang terkesan dengan pandemik COVID-19 dan seterusnya meningkatkan jumlah perbelanjaan rakyat semasa tempoh kempen dijalankan. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro dan My Freeview. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.